Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjanah binti Husin, nombor matrik 1815948. Hari ini saya akan menjawab 5 persoalan daripada rakan-rakan berkaitan dengan topik 6 iaitu strategi komunikasi. Soalan pertama daripada saudari Ain, terdapat 6 teknik strategi komunikasi. Jelaskan berkenaan teknik tersebut dan contoh pengaplikasian oleh organisasi dalam memasarkan produk mereka. Menurut Afendi pada tahun 2007, strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi atau communication planning dan pengurusan komunikasi atau management communication untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Manakala menurut Arifin pada tahun 1994, terdapat 6 teknik strategi komunikasi iaitu yang pertama, redundancy, iaitu cara mempengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan. Cara ini memungkinkan untuk mendapatkan khalayak semakin besar dan info penting akan mudah diingat oleh khalayak. Kaedah yang kedua adalah canalizing. Komunikator akan menyediakan saluran tertentu untuk menguasai motif khalayak. Proses ini adalah komunikator mengenali dahulu khalayak dan memberikan idea yang sesuai berdasarkan motif komunikator. Kaedah yang ketiga adalah informatif. Kaedah ini lebih menumpukan pada penggunaan akal fikiran khalayak dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, berita dan sebagainya. Kaedah keempat adalah persuasif. Kaedah ini mempengaruhi khalayak dengan jalan memujuk. Dalam hal ini, khalayak akan mempengaruhi fikiran dan perasaan mereka. Teknik kelima adalah teknik edukatif. Teknik ini mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Teknik ini dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta dan pengalaman. Manakala teknik keenam adalah koersif, iaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Dan kebiasaannya, komunikator akan mempengaruhi dengan kaedah peraturan dan intimidasi. Antara contoh syarikat yang menggunakan teknik strategi untuk memasarkan produk mereka adalah syarikat Nestle Malaysia Berhad. Mereka menggunakan 3 kaedah. Yang pertama iaitu teknik informatif, iaitu mereka menggunakan kaedah pengiklanan. Mereka memperkenalkan produk di televisyen dan media sosial. Selain itu, mereka juga menggunakan khidmat artis terkenal sebagai duta produk mereka seperti Maya Karin dan Zul Arifin. Sebagai duta produk Nescafe, kaedah ini dilihat mampu menarik minat orang ramai. Kaedah yang kedua yang digunakan oleh syarikat Nestle adalah melalui teknik persuasif. Mereka menjalankan jualan promosi dalam jangka pendek. Kaedah ini akan menggalakkan pengguna membeli produk baharu di pasaran. Promosi jualan yang dijalankan juga dapat diperhatikan melalui sampel, kupon premium, ribat, tawaran istimewa, peraduan dan potongan harga. Sebagai contohnya, Nestle Malaysia Berhad telah mengadakan program penebusan Go Je dengan Nescafe. Pihak Nestle telah menawarkan hadiah yang lumayan jika membeli produk dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Manakala setiap pengguna yang membeli dapat menebus balik hadiah yang telah ditawarkan. Dan kaedah ketiga yang mereka gunakan ialah teknik canalizing, iaitu mereka membuat publicity dan perhubungan awam melalui media massa. Semua maklumat akan disebarkan di media rasmi Nestle untuk diberitahu kepada pelanggan. Maka pelanggan akan dapat mengetahui segala jenis produk dan kelebihan produk yang mereka pasarkan. Soalan kedua daripada saudari Putri Hazwani. Apakah yang perlu dilakukan oleh pekerja dan majikan untuk mendapat kata sepakat dalam mencapai matlamat organisasi? Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2010, organisasi adalah satu unit sosial yang mengandungi individu yang bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap individu itu dan organisasinya. Bagi mencapai kata sepakat yang sangat penting untuk menggunakan kaedah komunikasi strategik. Menurut Halahan pada tahun 2007, komunikasi strategik merupakan komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana oleh organisasi untuk mencapai matlamat. Konsep strategik tersebut adalah bersifat terancang dan bukannya rawak. Sesuatu yang tidak dirancang boleh memberikan impak negatif kepada keupayaan organisasi untuk mencapai matlamat strategik organisasi. Maka langkah yang paling penting adalah menggunakan teknik kemahiran pengurusan yang berkesan yang terbahagi kepada 3 peringkat pengurusan iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan peringkat bawahan.
Dalam teknik ini akan melibatkan 3 perkara iaitu manusia, teknikal dan konseptual. Manusia merupakan kebolehan berkomunikasi dan membentuk kerjasama dengan individu dan kumpulan. Teknikal pula berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan kepakaran khusus berkaitan dengan proses kerja, peraturan dan sumber tertentu dalam menyelesaikan aktiviti yang menjadi sebahagian tugas. Manakala konseptual adalah kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan mengintegrasikan hubungan antara bahagian-bahagian dalam organisasi. Pada pandangan saya, untuk mencapai matlamat organisasi, kaedah yang boleh dilakukan adalah yang pertama, mewujudkan perancangan yang jelas. Perancangan ini melibatkan visi dan misi organisasi. Yang kedua, mewujudkan kumpulan pelaksana, iaitu terdiri daripada 3 peringkat yang telah dinyatakan, iaitu peringkat atasan, pertengahan dan bawahan. Kaedah yang ketiga saya melihat ialah mesti mempunyai pihak yang memantau untuk memastikan perkara yang dirancang akan dilaksanakan mengikut pembahagian tugas. Kaedah yang keempat, melakukan proses penilaian semula untuk menentukan kejayaan sesebuah perancangan seperti menilai KPI secara bulanan atau tahunan. Dan yang paling penting, perlunya konsep kerjasama. Hubungan yang baik dengan semua jabatan seperti kewangan akademik, perhubungan awam dan pengurusan serta pekerja agar perancangan untuk sesuatu organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Soalan seterusnya dikemukakan oleh saudari Atilah iaitu faktor signifikan dalam menentukan ketahanan sesebuah organisasi bukan semata-mata bergantung kepada prestasi kewangan. Bahkan kebolehupayaan komunikasi sesebuah organisasi untuk mengharungi cabaran khususnya ketika pandemik COVID-19 ini. Apakah strategi komunikasi yang berkesan yang boleh digunakan oleh organisasi ketika waktu mencabar ini? Dalam strategi komunikasi, 3 perspektif utama yang boleh dijadikan panduan iaitu yang pertama, perancangan komunikasi, yang kedua, pelaksanaan komunikasi dan yang ketiga, penilaian komunikasi. Menurut Patterson dan Redke pada tahun 2009, perancangan komunikasi adalah perancangan sesebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada organisasi dan produknya untuk mengarahkan pengurus dan kaki tangan melaksanakan fungsi mereka dengan cekap, menyokong dasar, peraturan dan undang-undang yang menjadi kerangka operasi mereka. Pelan tersebut boleh disebut sebagai pelan strategik. Pelan strategik ini membantu pengurus mengagihkan sumber dengan efektif dan strategik dengan menggalakkan sinergi dan peluang berkongsi dalam pelbagai program. Melalui pelan strategik ini juga pengurus boleh membudayakan organisasi ke arah kecekapan komunikasi kerana setiap aktiviti organisasi mempunyai elemen komunikasi. Dalam bahagian ini, kebiasaannya perancangan melibatkan organisasi daripada pihak atasan dan bawahan. Misalnya dalam organisasi Universiti Putra Malaysia UPM, dapat kita lihat strategi komunikasi berkesan mereka melibatkan 3 perspektif yang telah dinyatakan, iaitu pada peringkat pertama, perancangan komunikasi. Organisasi UPM telah menubuhkan Jawatan Kuasa Emergency Response Team ERT sebagai pelan strategi untuk mengawal keselamatan warganya. ERT tersebut memfokuskan kepada 2 aspek iaitu kawalan dan hebahan dan diketuai oleh Naib Chancellor UPM. Langkah kedua yang dilakukan adalah pelaksanaan komunikasi. Pelaksanaan komunikasi ini melibatkan pelaksanaan strategik komunikasi yang telah dirancang dengan teliti yang melibatkan satu jangka masa yang tertentu. Pelaksanaan komunikasi perlu dimulakan dengan penetapan objektif disusuli dengan pemilihan khalayak yang sesuai bagi memastikan objektif dapat dicapai. Langkah seterusnya ialah memberikan keutamaan kepada mesej penting berdasarkan objektif dan berusaha menangani jurang maklumat yang boleh menyumbang kepada halangan penerimaan mesej. Langkah terakhir ialah membuat penyelarasan dan bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan bagi memastikan aktiviti komunikasi menjadi lebih cekap dan mesej yang ingin disampaikan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi berbalik kepada contoh organisasi UPM, mereka melaksanakan komunikasi bermula dengan perbincangan idea dan maklumat oleh pihak yang berautoriti seperti Naib Chancellor, Dekan, para pensyarah dan kaki tangan UPM yang terlibat. Pelaksanaan piawaian situasi dan maklumat dalam jangka masa tertentu khususnya bermula apabila penularan awal
pandemik coronavirus. Mereka melaksanakan pelayanan ERT dengan memberikan keutamaan penyampaian maklumat yang cepat melalui Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK). PSPK menggalas tugas penting dalam memainkan peranan utama bagi mengawal panik dalam kalangan warga UPM. PSPK bertindak dengan segera menguar-uarkan kepada staf dan pelajar mengenai sumber rujukan maklumat rasmi UPM mengenai isu COVID-19 adalah melalui saluran email dan juga mewujudkan saluran informasi rasmi UPM menerusi aplikasi Telegram bagi telefon pintar untuk mengawal keberkesanan warga UPM. Bagi hebahan maklumat pula, UPM sentiasa mengemas kini mengikut perubahan situasi selari dengan tata cara dan panduan yang telah digariskan oleh 3 sumber iaitu Kementerian Pengajian Tinggi KPT, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Mereka juga menjalankan hebahan mengikut 3 peringkat iaitu hebahan kepada staf. Maklumat yang diperlukan oleh staf ketika tempoh PKP mengikut fasa yang berkuat kuasa adalah menjurus kepada panduan bekerja dari rumah serta garis panduan dan pengurusan bagi staf yang perlu hadir bekerja. Jawatan kuasa ERT UPM yang dianggoti oleh pejabat pendaftar UPM bekerjasama dengan PSPK dalam menghasilkan garis panduan kesinambungan perkhidmatan yang merangkumi maklumat berkaitan BDR dan hadir bekerja untuk digunapakai oleh semua staf. Selain itu, mereka juga melakukan hebahan kepada pemegang taruh. Hebahan kepada pemegang taruh atau stakeholders yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti pelajar, ibu bapa, pihak kedutaan, agensi kerajaan, rakan industri komuniti dan lain-lain juga telah dititik beratkan. Pemegang taruh memerlukan maklumat serta jaminan bahawa UPM sentiasa berusaha melakukan yang terbaik dalam kemampuan mereka bagi memastikan keadaan terkawal. Pemakluman awal dilaksanakan sekiranya melibatkan perhubungan dengan organisasi seperti perubahan struktur perkhidmatan kepada dalam talian atau pengurangan operasi kaunter. Pengajaran dan pembelajaran secara hybrid dan dalam talian juga telah dikenalpasti melalui PRPK. Pelbagai bentuk hebahan antaranya poster dan infografik disediakan bagi rujukan pemegang taruh menandakan UPM amat menghargai semua lapisan pemegang taruhnya dengan sentiasa memastikan langkah-langkah telah diambil untuk melindungi mereka daripada terdedah kepada wabak ini. Dan langkah yang terakhir adalah hebahan kepada media. Barisan Kepakaran UPM ketika kehangatan isu COVID-19 sentiasa merujuk dan bersedia memberikan perkongsian pandangan dan cadangan menerusi artikel kepakaran yang merupakan advokasi awam disalurkan kepada pihak media. Perkongsian artikel kepakaran UPM ini melibatkan bidang perubatan, sains kesihatan, ekonomi dan teknologi. Perkongsian yang bermanfaat ini sejajar dengan frasa berilmu berbakti yang menjadi pegangan setiap warga UPM. Langkah terakhir adalah penilaian komunikasi. Melibatkan penambahbaikan strategik komunikasi yang akan digunakan pada masa akan datang. Salah satu bentuk penilaian komunikasi ialah audit komunikasi. Penilaian ke atas keberkesanan strategi komunikasi memberikan pemahaman dan memperbaiki kemahiran komunikasi untuk membina komunikasi yang lebih berkesan. Melalui pelayanan ERT oleh UPM, mereka sentiasa mengemas kini garis panduan mengikut keadaan dan merangka persediaan yang kukuh bagi menyambut kepulangan pelajar dalam menjalankan proses pembelajaran secara hybrid. Soalan keempat yang dikemukakan oleh saudari Syakinur, terangkan contoh syarikat atau organisasi yang menjalankan pelaksanaan komunikasi strategik yang berkesan. Menurut Halahan pada tahun 2007, komunikasi strategik merupakan komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana oleh organisasi untuk mencapai matlamat. Konsep strategik tersebut adalah bersifat terancang dan bukannya rawak. Sesuatu yang tidak dirancang boleh memberikan impak negatif kepada keupayaan organisasi untuk mencapai matlamat strategi organisasi. Manakala menurut Catholic Center dan Broom pada tahun 2006, komunikasi yang bersifat terancang dan strategi ini biasanya melalui 4 proses kitaran iaitu yang pertama analisis situasi, strategi yang diambil, pelaksanaan strategi dan penilaian strategi.
Antara contoh organisasi yang menerangkan komunikasi strategik berkesan adalah Kementerian Pertahanan Malaysia atau MINDEF. MINDEF telah merangka Pelan Strategik MINDEF 2021 hingga 2025. Mengikut kepada proses tersebut, proses pertama yang telah dilakukan oleh MINDEF adalah menganalisis situasi. Pihak Angkatan Pertahanan Malaysia atau ATM menilai risiko keselamatan negara kepada 3 faktor iaitu pertama, ketidaktentuan hubungan kuasa luar, ketidaktentuan hubungan kuasa besar dan peringkat global melibatkan perubahan dalam imbangan kuasa ekonomi dan ketenteraan. Misalnya hubungan antara Amerika Syarikat dengan China serta hubungan mereka dengan negara-negara lain. Hubungan dua hala ini diselangi dengan kerjasama dan persaingan yang memberi implikasi terhadap tahap kestabilan, keselamatan dan kemakmuran serantau. Faktor yang kedua diambil kira adalah kejiranan rantau Asia Tenggara. Keselamatan Malaysia amat bergantung kepada keadaan kestabilan serantau Asia Tenggara. Sebagai sebuah negara maritim, Malaysia berkongsi sempadan darat dan maritim dengan kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan negara-negara di rantau Asia Tenggara jelas menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan dasar dan tindakan berkaitan keselamatan dan pertahanan. Penekanan terhadap inisiatif perkongsian kemakmuran, persefahaman dan semangat kesepaduan dalam kalangan negara jiran serantau akan terus menjadi teras kepada kestabilan rantau Asia Tenggara. Faktor yang ketiga adalah ancaman keselamatan bukan tradisional. Kedaulatan negara perlu dipertahankan bukan sahaja dari ancaman keselamatan tradisional seperti peperangan, malahan ancaman keselamatan bukan tradisional yang merangkumi isu-isu ancaman rentas sempadan seperti pemerdagangan manusia, penyeludupan dadah, pencerobohan sempadan, jenayah cyber, jenayah ekonomi, alam sekitar, migrasi, ancaman keganasan dan globalisasi. Penggunaan teknologi yang semakin canggih tanpa batasan ruang dan kawalan teknologi menjadikan ancaman semakin mencabar. Kemudian, proses kedua melibatkan strategi yang diambil. Pihak ATM telah menetapkan pelan strategik MINDEF untuk jangka masa pada 5 tahun, 2021 hingga 2025. Pelan tersebut berasaskan kepada prinsip SMART iaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timeless dan mempunyai 7 teras utama bagi asas pertahanan. Seterusnya, proses ketiga melibatkan pelaksanaan strategi. Dalam peringkat ini, MINDEF akan menjalankan ketujuh-tujuh teras dalam pelan strategi serta disokong oleh pelan tindakan bagi setiap teras berikut. Berikut merupakan 7 teras dalam pelan strategik MINDEF iaitu teras yang pertama, peningkatan kesiagaan dan keupayaan pertahanan dalam melindungi kepentingan negara. Teras kedua, pengukuhan kapasiti pertahanan yang kompeten. Teras ketiga, pelestarian kesejahteraan warga kerja pertahanan. Teras keempat, pengukuhan kerjasama awam tentera demi pertahanan menyeluruh. Teras kelima, pembangunan sains, teknologi dan industri pertahanan. Teras keenam, pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara dan teras terakhir, transformasi kesejahteraan veteran ATM. Proses terakhir yang dijalankan oleh MINDEF adalah penilaian strategik. Melalui kaedah penilaian, MINDEF telah meningkatkan pemantauan pelaksanaan. Pelaksanaan peningkatan pemantauan melibatkan dua perkara iaitu yang pertama, sistem dalam talian. Kemajuan pelaksanaan inisiatif PSM pada tahun 2021 hingga 2025 dipantau melalui sistem dalam talian atau sistem dashboard. Maklumat inisiatif yang terdapat dalam sistem ini adalah mesra pengguna dan boleh diakses pada bila-bila masa secara real time. Sistem ini membolehkan interaksi antara pihak urus setia MINDEF dengan bahagian dasar dan perancangan strategik, pegawai penyelaras dan pegawai peraku bagi setiap teras. Pemantauan menggunakan sistem dashboard ini menggunakan kaedah traffic light iaitu melalui kod warna biru, hijau, kuning dan merah. Penggunaan kaedah pemantauan sistem dalam talian ini mampu meningkatkan pemantauan status pelaksanaan sesuatu inisiatif. Sistem ini juga berupaya menjana laporan pencapaian berdasarkan setiap inisiatif teras secara keseluruhan. Maklumat yang dihasilkan melalui sistem ini juga akan digunakan sebagai asas untuk analisis bagi menyediakan laporan infografik dan bertulis, inisiatif-inisiatif untuk menghadapi masalah yang telah dikenal pasti serta tindakan susulan akan diambil dengan segera.
Dan kaedah yang kedua adalah program turun padang. Kaedah ini adalah salah satu kaedah yang berkesan yang digunakan untuk memastikan kemajuan pelaksanaan sesuatu inisiatif MINDEF. Program ini membuka ruang kepada pihak yang terlibat untuk menilai sendiri keadaan di lapangan dan mengadakan perbincangan secara langsung bagi mendapatkan penyelesaian segera terhadap sesuatu isu. Mesyuarat pemantauan kemajuan pelaksanaan bersama pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pertahanan akan diadakan secara berkala bagi tujuan pelaporan penilaian dan mendapatkan penyelesaian yang terbaik terhadap sesuatu permasalahan. Dan mesyuarat ini merupakan forum kepada pemilik teras untuk membentang tekan status kemajuan pelaksanaan selain berkongsi pandangan dan pengalaman. Jadi pada pandangan saya, MINDEF merupakan antara organisasi yang berjaya menggunakan pelan komunikasi strategik dalam merangka pelan kejayaan mereka untuk sesuatu program yang dirangka dalam jangka masa yang tertentu. Soalan kelima adalah daripada saudari Afia. Jelaskan rasionalisasi pelaksanaan komunikasi strategik dalam konteks sesebuah organisasi. Persekitaran memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kaedah dan strategi komunikasi yang dipraktikkan oleh sesebuah organisasi. Perubahan yang berlaku dalam ekosistem masyarakat yang melibatkan sistem ekonomi, undang-undang, politik, sosio-budaya, daya saing dan segmen teknologi telah mengubah cara mereka berkomunikasi. Menurut McLuhan pada tahun 1962 dalam Ekologi Teori, persekitaran juga memainkan peranan penting dalam menentukan kelangsungan sesebuah organisasi. Untuk itu, komunikasi strategik dilihat dapat membantu organisasi dari segi pengadaptasian dengan perubahan persekitaran yang berlaku masa kini. Terdapat 4 rasionalisasi utama, antara yang pertama melibatkan tarikan kemampuan komunikator masa kini yang lebih tertumpu untuk merangka dan melaksanakan aktiviti komunikasi organisasi yang lebih bersifat strategik atau terarah. Walaupun pengaplikasian komunikasi pemasaran bersepadu yang memberi tumpuan bagi mengkoordinasi gabungan pelbagai fungsi komunikasi dalam pengurusan organisasi, keupayaannya seakan mula perlu dikaji semula. Hal ini kerana terdapat kesedaran terhadap perubahan saluran komunikasi khalayak, ekoran daripada perkembangan media dan teknologi yang berlaku dalam sistem penghubungan masyarakat. Jika terdahulu pengurusan komunikasi organisasi lebih menumpukan penggunaan media daripada komposisi yang pelbagai, namun penggunaannya masa kini melihat kepada arah yang strategik, memandangkan terdapat pengurangan keberkesanan media tertentu dalam menyalurkan komunikasi organisasi kepada khalayak sasaran. Dan ini menggalakkan para komunikator organisasi masa kini memfokuskan perancangan komunikasi yang lebih bersifat strategik dan teliti agar sasaran dapat dilakukan dengan cara yang berkesan menggunakan saluran dan medium komunikasi yang sesuai. Manakala, rasionalisasi kedua pula melibatkan perubahan penting dalam komunikasi masyarakat yang dipandu oleh perkembangan teknologi dan ekonomi media. Pengenalan teknologi digital seperti jaringan sejagat dan pesanan ringkas telah menggerakkan kepelbagaian dalam aktiviti komunikasi seperti pengiklanan, publicity, promosi jualan dan e-dagang. Di sini jelas menunjukkan bagaimana teknologi menyatukan saluran komunikasi dan mempelbagaikan kaedah perhubungan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan. Situasi ini menuntut satu bentuk perancangan komunikasi yang teratur dan strategik oleh organisasi untuk menyasarkan mesej bertujuan kepada khalayak sasaran. Dan ini boleh membantu organisasi dari segi menyelenggara komunikasi secara efektif dan bertindak sebagai pemudah cara dalam proses perhubungan bersama khalayak sasaran.